Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, kita akan lihat pula ahli bentuk komunikasi bagi analisis pengetahuan untuk format gabung. Bahagian yang pertama merupakan format gabung. Pertama sekali kita akan lihat cara untuk mengenal pasti soalan itu merupakan format gabung. Kata kunci yang pertama ialah tidak dinyatakan di dalam soalan. Bermaksud, analisis pengetahuan atau AP ini tidak dinyatakan secara terperinci di dalam soalan tersebut. Atau ada kaitan dengan isu yang dinyatakan. Antara ayat yang digunakan untuk menunjukkan soalan itu merupakan format gabung ialah tafsirkan kewujudan keadaan sedemikian, berikan ulasan atau ulaskan. Untuk format gabung, jawapannya meliputi 1 AD dan 1 AP dalam satu perenggan yang sama. Bermaksud akan ada 4 AD dan 4 AP. Contoh soalan format gabung dia pernah keluar dalam STPM 2018 soalan 17. Cartapai di bawah menunjukkan kemasukan pelabur asing dari negara terpilih ke Malaysia pada tahun 2009 dan tahun 2010. Tafsirkan kewujudan keadaan demikian. Soalan yang kedua yang menggunakan format gabung ialah STPM 2013 soalan 16. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, berikan ulasan anda tentang nilai ekspor Malaysia mengikut negara ASEAN dan barangan terpilih pada tahun 2010. Berdasarkan kepada soalan, dia tidak menyatakan apa AP yang diminta. Bermaksud soalan ini merupakan format gabung. Dan untuk pengetahuan semua, soalan jenis format gabung ini hanya keluar sebanyak 2 kali sahaja, bermula daripada tahun 2013 hingga kini. Dari segi permarkahan untuk format gabung pula, masih lagi menggunakan 6 perenggan di mana perenggan yang pertama dan ke-6 merupakan pendahuluan dan juga penutup. Manakala perenggan 2, 3, 4 dan juga 5 merupakan analisis data yang akan bergabung dengan analisis pengetahuan. Untuk pemarkahan pula, setiap isi akan dapat 1 markah. Manakala huraian yang pertama merupakan huraian bagi analisis data tadi, iaitu analisis data mutlak. Kalau ada persamaan dengan berapa persen, kita akan masukkan bergantung kepada isi yang dikemukakan. Untuk huraian yang kedua merupakan huraian bagi analisis pengetahuan. Jadi ia akan membawa 1 markah untuk setiap huraian. Bahagian yang kedua merupakan soalan STPM 2018 soalan yang ke-17. Saya akan terangkan contoh soalan ini. Soalan ini menggunakan cartapai dan kita perlu mentafsirkan kewujudan keadaan sedemikian. Soalan ini menggunakan carta. Jadi untuk permulaan, pelajar perlu mengubah data dalam bentuk carta ini kepada bentuk jadual. Pelajar akan lebih senang untuk menganalisis data tersebut selepas ditukarkan dalam bentuk jadual. Jadi di sini kita akan lihat mana data yang meningkat, mana data yang tertinggi dan mana data yang terendah. Step yang pertama, kita akan analisis data mengikut apa yang kita mahukan. Sama ada pola perubahan, kita akan lihat analisis data itu meningkat. Manakala untuk pola perbandingan, kita akan lihat negara yang tertinggi dengan negara yang terendah. Itu ialah banding dalam tahun yang sama. Di sini saya keluarkan 2 bentuk data sahaja dan saya akan terangkan bagaimana penulisan analisis pengetahuan berdasarkan format gabung. Analisis yang pertama, saya menggunakan pola perubahan di mana secara keseluruhan jumlah kemasukan pelabur asing ke Malaysia menunjukkan peningkatan dari tahun 2009 hingga 2010.
Bagi huraian yang pertama merupakan huraian bagi analisis data. Jumlah kemasukan pelabur asing ke Malaysia pada tahun 2009 ialah 5215.8 juta ringgit, meningkat kepada 15790.7 juta ringgit pada tahun 2010. Peningkatan sebanyak 10574.9 juta ringgit atau bersamaan 202.75%. Untuk huraian bagi analisis pengetahuan, contohnya, peningkatan pelaburan ini adalah disebabkan oleh kestabilan politik di Malaysia. Para pelabur akan berasa selamat kerana situasi politik yang aman dan tenteram membolehkan mereka menjalankan operasi perniagaannya dengan lancar. So, ini merupakan huraian bagi AP. Contoh jawapan yang kedua. Yang ini merupakan pola perbandingan. Pada tahun 2010, kemasukan pelabur asing dari negara Amerika Syarikat adalah paling tinggi, manakala kemasukan pelabur asing dari negara China adalah yang paling rendah. Huraian bagi AD tadi. Contohnya, kemasukan pelabur asing dari Amerika Syarikat ialah 11732.49 juta ringgit, manakala kemasukan pelabur asing dari negara China ialah 631.63 juta ringgit. Amerika Syarikat menyumbang sebanyak 74.3% daripada jumlah keseluruhan, manakala China pula menyumbang sebanyak 4.0% daripada jumlah keseluruhan, iaitu 15790.7 juta ringgit. Huraian bagi analisis pengetahuan pula. Dasar pelaburan asing Malaysia adalah bersesuaian dengan kehendak Amerika Syarikat, manakala negara China baru mengubah dasar tutup pintunya untuk berdagang dengan negara luar. Pendek kata, untuk format gabung ini, kita akan terangkan keadaan kenapa Amerika ini paling tinggi kemasukan pelabur asing berbanding dengan China yang paling rendah. So, kita akan bagi sebab bagi setiap situasi. Secara keseluruhannya, saya telah pun menerangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan ABK bagi semester 3. Itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih.